Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadia dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987. Abang dah cari ejen rumah ke belum? Bila kita nak upgrade kondo? Abang, dah cari rumah ke belum? I nak isi rumah. Jangan panik, jangan risau. Serahkan segala urusan jual beli rumah anda pada Abang Rumah. Abang Rumah Kifli, fasih dalam kes-kes penjualan rumah HDB dan private. Boleh call, WhatsApp pun boleh. Abang Rumah Kifli. Hubungi 9875 7577. Hello, abang rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Khabar semua, selamat malam. Alhamdulillah. Selamat malam betul lah. Good Selamat malam. evening. Good evening and selamat malam kepada penonton-penonton kami di acara di program rancangan kita Tanya Apa Saja, di mana kita akan berbual tentang isu-isu perumahan. Kita adalah ejen-ejen rumah daripada ERA. Dan sebelah saya ni Encik Ahmad Ibrahim Ketu. Ini Encik Ahmad Ibrahim kita di sini dan saya Nasir Rahman. Pengalaman kita lebih daripada 40 tahun campur dah lebih daripada 40 tahun. Kalau 40 tahun umur aku. Nasi padang ke campur? Nasi padang campur. Nasi apa tu? Kandar satu je. Nampak ni baju aku. Oh ya, nampak sekarang baju. Kita dah ada baju dah. Tak nampak Ahmad? Angkat sikit. Baju. Tanya apa saja je aku tunjuk ni. Saja. Tanya apa saja real estate talk show. Ni adalah baju-baju kita. Siapa-siapa yang berkenan boleh tengok berkenan tanya Encik Ahmad. Ini dah kira uniform lah uniform kita. Hari ini sebelum kita kira ni. Hari ini kita berduaan saja dan juga. Abang Kif kita, abang rumah, dia pun ada bukan masalah, dia ada isu-isu perumahan dia sendiri. Jadi insyaAllah dipermudahkan urusan dia. InsyaAllah. Okay Abang Kif, kita doakan, see you next 2 weeks. Okay? Okay, kita touch on the new thing yang baru masuk. BTO bulan Februari. Dah keluar Februari. Last week saya dengar sih. 2 days ago, I think 2 days ada. Tak adalah, minggu lepas. Oh, minggu lepas Hari Jumaat dah launch. Oh, dah launch. Tapi ada sampai this Wednesday I think 23rd or 24 the last day tau. 2359 23 hari bulan. Sebelum midnight sebelum midnight. Jangan cakap sebelum Christmas Tapi jangan pergi HDB tak asal apa ni, kerja semua online punya Yes. So siapa yang belum ataupun berminat untuk apply the new launching for February, HDB dipersilakan mengelungsuri laman www.hdb.gov.sg Di situ anda boleh tengoklah. Ya, jadi barang siapa yang minat dengan nak apply ni BTO, lokasi-lokasinya adalah di Yishun, yang besar-besar lah, estate besar di Yishun, di tengah, dan lagi 2 di Kalang Wampo, Dakota, dan nombor 1 lagi tu apa ni? Lagi satu ni. Oh tak, betul. King George Heights tu kat mana? Kalang Wampo. Kalang Wampo. Jadi dan Yishun ada. Unit cuma ada yang turun fleksi 3 bilik, 4 bilik biasalah Tengah ada. Yishun ada. Turun fleksi Jadi barang siapa yang menonton, mungkin ibu bapa anda atau datuk nenek yang ingin downgrade rumah daripada 5 bilik eksekutif ke rumah studio apartment. Harganya murah, tapi harganya cuma boleh kena dapat find out more at the laman HDB ni, dan daripada application tu kan anda boleh tolonglah help your parents or help your grandparents to apply online. Jangan lepaskan peluang hanya $10 application. Yes. Okay. Baik, It will be very fast. Sekarang BTO, HDB ada announce, dia kata they will launch more BTO and it will be faster than before. Macam I think about
the COVID baru start, COVID baru start lah. Bila COVID punya time tu, dia punya timeline for all the BTO is about how many? 7 years. Ada kan? About 6 to 7 years lah. 6 to 7 years tau. Tapi sekarang I think mungkin dah 3 to 4 tahun lah. Dah back to normal Okay. lah. Macam kita nampak semua dah ada kita punya protokol semua dah kurang Kita nampak macam kita boleh duduk sama-sama sama-sama. Okey sih. Nanti kita cakap pasal BTO ni dah 5 minit tau, 10 minit tau. Okey lah, mari kita BTO bercerita. Nari ke okey, tak sikit je Okey. kasih orang dengar. Kasih orang suspend Tapi kalau terlepas Februari punya boleh tunggu bulan 5 Mei, okey. Dan bulan Mei lagi banyak lah. Bukan tu penyanyi Mei Okey, hari ni apa kita bertopik ni Cik Ahmad? Okey sih. Abangnya yang kita dapat soalan daripada para pendengar sendiri dan kita nak bincangkan sikit topik dia, persoalan dia saya kasih Okey, ni daripada Puan Syida saya tak nak cakap dekat mana dia tinggal. Sebut nama Nama Syida kat Singapura banyak banyak. Taman Rashidah Utama pun ada. Okey, persoalan dia adalah hari kita question and answer Kita boleh kata orang tu leraikan Okey, ramai masih confused, saya terima panggilan ramai masih confused bab COV pasal dapat panggilannya tanya kalau kita nak beli rumah kena ke COV. Dan bila saya tanya dia, awak tahu apa tu COV? Dia pun tak faham. Dia tahu cash over value Itu dia punya definition dia. Maksudnya dia mungkin dia rasa that dia takut nak beli rumah and then pasal apa ada the cash over value Jadi kita akan leraikan sama-sama dalam masa rancangan ini. Part of this we have a few questions tapi we try to squeeze as much as possible. Tanya apa saja. Lagi satu Mat, sebelum kita answer this question, jadi kalau sesiapa yang hubungi kita directly boleh hubungi di nombor 97474741. Like and share dan insya-Allah kita akan leraikan masalah anda. Okey, so soalannya COV berceritalah. Okey, kena cash ke tidak? Macam mana ni? Boleh cerita tak sih? Macam mana orang tu kalau dia nak beli rumah sesuatu rumah tu bawa ejen ke dia tak pakai ejen dia nak tahu rumah ni dia kena cash over value ke tidak. Macam mana yang kita orang ni nak tahu macam mana macam mana tu? Apa cerita ni? Apa maknanya COV ni actually? Okey, COV ni datangnya daripada is cash lah kan. But the most important sebab kita nak tahu dia punya value, cash over value. Jadi value tu apa? Meletem taksiran. Taksiran rumah Jadi setiap rumah HDB ni ada taksirannya dan taksiran ni is control daripada pihak HDB sendiri. Okey, apa taksiran ni? Taksiran adalah harga pasaran. Harga pasaran rumah yang diorang panggil CMA comparative market analysis. Diorang akan check harga-harga rumah di sekeliling estate itu. Sebagai contoh, rumah di Pasir Ris, rumah 4 bilik blok 700 lebih. Jadi HDB tak akan bandingkan taksirannya dengan blok 700 lebih dengan 200 lebih. Jadi 700 lebih taksirannya tinggi sikit Ahmad. Okey, 700 lebih. Blok 700 lebih dia punya taksiran tinggi. Tapi bila sebagai ejen macam saya tengah jual rumah ni dan saya kata okey harga ni saya nak minta 550. Awak sebagai pembayar atau awak ada ejen pembeli ada ejen akan explain to you that ini rumah ada COV. Kita tak boleh cakap tak ada. Okey, macam mana bisa kata saya pembeli Saya pembeli, saya pun ada ejen Saya pergi tengok rumah Cik Nasir yang advertise mungkin advertise blok 750 lah Pasir Ris bisa kata Cik Nasir minta 550. Jadi saya pula sebagai pembeli kita tengok transaction ada jual 53, ada jual 52, ada jual 500. Jadi sebagai pembeli kita agak khawatir kalau saya letak wang cengkeram deposit 1000 and I go with 550. Tapi kali bila keluar tu 520. What happened? Dia apa tu jadi nanti seram tu. Jadi yang taksiran tu yang HDB control is 520,000, 520,000. Anda beli 550,000. Bezanya 30,000. Ini yang kita nak kena elak Elak ni cash over value. 30,000 is a lot of money. Lagi nak kena bayar buat duit reno. Kalau rumah tu kena renovate lah. Macam manalah kita kalau sebagai pembeli Tadi saya cakap dia keluar 520, 550 beli, keluar 520, 30,000 tu kena keluar cash over value Okey, misal kata kita rasa that kita tak nak keluar cash apa yang harus kita lakukan? Engage agent. The best is to engage agent. Macam tadi Ahmad cakap, kalau awak pembeli, awak engage agent.
dan kita akan advise sebaik-baiknya dan cakap that ini rumah ada COV dan mungkin ini rumah kita tak boleh cakap tak ada COV tu, Mat. Ya, betul. Kita boleh cakap ini mungkin tak ada macam gitu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Berdasarkan pengalaman ejen lah. Yes, through Jadi, our experience. Sebabnya kita kadang kalau kita pergi sebuah rumah tu, kita akan buat checking dulu mungkin daripada unit number dia kan, betul lah. Yes. Dari unit number tu kita tahu harga taksiran rumah tu. Tetapi kadang-kadang rumah tu mungkin dia dah renovated lah. Maksud kata ada rumah yang macam istana atau tak perlu renovasi. Latest renovation punya. Latest punya. Apa rasa kalau Nasir sebagai pembeli, rumah tu kira memang tadi Nasir cakap 550 and then valuation 520. Kalau 30,000, adakah berbaloi berbaloi tak? Okey, kalau sekarang kita tanya renovation is very expensive. It's very expensive. So kalau kita ni nak beli rumah 4 bilik di Pasir Ris dengan harga 550 dan baru renovate, 30,000 kena COV, our advice to grab. Daripada kita pergi ambil renovation punya company, maaf cakap lah bukan kita nak memperkecilkan, tapi it's because of material cost. Barang-barang semua dah naik harga. Jadi kalau rumah 4 bilik renovate simple aja dah kena 50,000. Betul tak, Mat? Betul. Dah 50, tapi awak bayar 30,000, renovation masih baru, sopak sikit pun tak kisahlah, boleh repair. Tapi ini 30,000 is a grab deal lah. Betul. Bukan Kadang-kadang grab saya food pun grab setuju deal. lah. Kadang pasal saya pun ada bawa buyer. Jadi kadang kita bawa, baru-baru ni pun bawa buyer beli kat rumah Pasir Ris Dan bila dia punya difference tu saya 30,000 tau. Tapi lepas macam owner, buyer cakap mahal sangat lah. Tapi macam tadi Nasir cakap, renovasi dia baik. And then rumah dia tingkat tinggi. Rumah tingkat tinggi, renovated, unblock, itu dah kira bonus tau. Itu bonus plus. Pasal maklumlah kita tahu kawasan Pasir Ris ni kawasan yang kira ada hot sikit. Pasaran dia hot in the market lah kira. Lagi kita orang Melayu susah nak beli Pasir Ris pasal ada ethnic quota. Yes. Jadi nak beli orang susah. Yang still worth it lah pada I To me is worth it lah. Kalau dos yang tak ada duit tu macam mana pula? Dia terpaksa skip No choice lah. Kita tak boleh memaksa anda. Ada rupa ada harga. Dia kira macam kita nak masuk Meminang kan. Ada rupa ada harga. Tapi okey lah. Setengah-setengah buyer saya pun macam ada cakap, Cik Ahmad, kalau boleh tak nak cash rumah tapi saya dah cakapkan terus terang lah. Semua rezeki pada awak Kalau rezeki awak beli rumah tu okey, dia punya harga tak tinggi, then kita boleh rasa variation boleh match, kita akan galakkan. Betul. Pasal apa? Kita pun takut you taruh deposit 1,000. Habis keluar tak boleh bayar COV. Dah kena congkong Orang Cina cakap, kali beli second house same thing also 1,000. Dah kena congkong dah kena lagi 2,000. Kalau 5 rumah 5,000. Correct. Dia nak cari duit ke macam gitu kan. Sekarang di lelaman-lelaman pun kita ada this thing called X value. Is an estimated valuation of the property, not the real valuation. Jadi because dia punya sistem tu dalam lelaman tu akan menolongi anda tengokkan harga rumah di pasaran. Tapi it's not very accurate lah. I wouldn't say 100% but it's almost a guide. Almost a guide. Macam one of them is the SRX. SRX dia adalah satu lelaman yang anda boleh check the X value. Maksudnya tapi kita sebagai ejen kita punya kita subscribe to X value. So kita dapat more details of the properties that dah pernah jual beli kat situ. Jadi kita boleh advise you even more. Kalau anda sebagai consumer masuk dalam website Okay. Kalau anda consumer masuk dalam SRX, anda cuma nampak harga je. Saya punya harga rumah ni harga yang saya nak beli ni is 520. Owner tu minta 550. Tapi tengoklah rumah tu kalau macam tadi Ahmad cakap renovation dia baik, grab. Okey, tadi kalau Ahmad cakap high floor, corner unit, unblock, rumah tu kena COV pun saya as a buyer saya beli. Because it's very rare. Very rare nak get high floor, corner and unblock view. Nasir ada baru-baru ni beli macam gitu lah. Beli ataupun menjual dengan harga taksiran jauh beza lah. Not me, I was selling a house. I was selling a house in Bukit Panjang. It's very high floor, tingkat 26. Wow, tinggi tu. Tapi it's not the top floor lah. The top floor I think 28 ke 29. Dan itu rumah 3 bilik tau. Kita jual dengan harga almost 400,000. The buyer takut valuation tak match. Tapi buyer tu ada agent lah. So owner nak 400. So lepas kita dindong-dindong dapat 395 lah. So the seller accept
Agent come back, dia punya agent pembeli tu cakap dengan kita, valuation match lah sih. Oh, seriously ya? So was like, match lah, kita ingatkan kena tingkat 26 sih, siapa tak nak. Macam for me also, I baru jual di Pasir Ris di mana you tahulah executive also in demand Very hot. Blok dalam blok 200 lebih lah, tak nak mention the Jangan exact. mention Okay. Taksiran dia kita expect 680, 690 tau. 680, 690 lah pada saya lah. Apartment ke maisonette? EA. Tapi jual dengan harga yang agak tinggi sebab renovasi dia baik. Jadi kita tak apa, memang owner minta 750 negotiable lah. Okay. Tapi bila kita market for almost a month, saya market almost a month, respon dia mula-mula agak mudah sikit, tapi lepas tu quite good, you know. Dah And rancang, then kita dapat offer sampai almost reach the asking price 750. Tapi dapat 748, tapi cuma soalan jemput masa boleh tak tu buyer keluarkan COV. Kalau renovation dia baik high floor high floor kan? I think high floor. better. Tapi lepas buat the valuation buyer, the valuation come out to 700,000. Jadi dia kena bayar 48,000 Ahmad. 48,000. Bayangkan? Okey, anda sebagai penonton sekarang, fikirkan rumah eksekutif di Pasir Ris. Malay cannot buy kalau owner dia Chinese or Indian. Jadi kita as a Malay nak dapat rumah Melayu, the house will be a bit more expensive. Nak kena bayar COV. Ini yang kita Ini macam premium lah kira. Ada under premium. Tapi it's a bonus kalau rumah tu baru renovate Ahmad. High floor. And it's block 200 lebih. Kawasan masjid is so good dia punya area. Macam kata orang tu dia punya age also not very old Ahmad. Ya, betul. It's a young age and then the size you cannot get any more rumah macam example Sengkang punya executive pun tak gitu macam precise. 145 am I right? Around there. 145 square meter. Tak salah sih. Tapi itulah pada saya the buyer, actually buyer tu pun the agent inform me mungkin dia minta reduce lah. Dia minta reduce the asking price lah. Tapi pasal saya sebagai agent saya rasa it is something that is worth to buy lah. Correct. Pasal the buyer is a Chinese buyer, tetapi because ada Chinese buyer. Yeah, ada that unit Chinese can buy, but Malay that location demand juga, jadi dia ada competitor lah. Correct. So kalau dia tak beli, ada pembeli Melayu yang nak beli. Mesti jadi, ada punya. Dia rasa that dia mungkin don't want to miss this opportunity. Dia proceed lah. Dia proceed juga. 748 juga. That means wow, 48,000 Tapi okay, since we touch on the COV ni berceritakan, macam tadi Cik Syida tu tanya sama ada kena bayar atau tidak. There are cases whereby kita tahu yang agent macam kita serve buyer the agent yang tengah jual tu dia tahu rumah dia mungkin susah nak jual. Then lepas tu bila kita dah beli rumah tu dah book $1,000, lepas tu kena COV. Then after that kita punya buyer tak nak proceed tau. So there are certain cases, betul lah Mat? Am I right to say this, that dia punya agent cakap dia akan berbual dengan seller dia dan seller dia willing to reduce the price. InsyaAllah maybe not COV ataupun COV dia jadi sikit lah, instead of paying 20-30,000 maybe pay 5, 10, 15,000 is still cheaper than what you pay before. But the process will have to redo everything. It's okay to do this, it's not wrong to do. It's not a wrong thing to do lah. It's okay to do this, tapi have to redo everything, valuation baru apa semua. So all that, leave it to the agent. Let the us settle for you. So Cik Syida, insyaAllah kalau anda ada soalan macam gini, boleh kemukakan lagi kepada kita dan hubungi kita di 974. Like and share lah. Like and share this rancangan Sebenarnya 974-7441 dan jangan lupa insyaAllah call kita. Okay, minum air dulu. Kau haus dah. Ini apa? Satu lagi saya nak terangkan daripada yang tak pakai agent itu tadi very risky Very risky. Pasal apa saya pernah sendiri serve when I'm doing the selling, ada satu direct buyer ni come to me dia berkenan sangat rumah saya, rumah yang saya nak jual ni lah dia berkenan tapi dia takut kena COV ke tidak. Jadi saya tanyakan pada dia, adakah anda ada tunai dalam tangan untuk bayar COV? Dia bilang tak ada sebab dia baru kena congkong $1,000. 1,000 dia dah beli rumah lain, then the valuation tu dengan tu tak match. Jadi dia COV. Tanyakan my unit, I cakap my unit pun most likely ada COV. Kita pasal based on the asking price lah. Kita have to be truthful lah. Jadi dia punya persoalan dia nak beli rumah tanpa COV. Jadi saya alhamdulillah dapatkan dia rumah, sebuah rumah di tempat kawasan lain, tetapi yang dia boleh acceptable. And then rumah tu quite simple and renovated and alhamdulillah lah. Dia punya asking price at least dia boleh divert and lah the valuation tu match. So dia tanya saya,
how confident you are. Sebenarnya saya agent, saya tahulah. So rumah tu most likely tak ada COV. Kita tak boleh 100%, Tak boleh cakap tapi 100%. most likely. Tapi alhamdulillah lah, a few of my client ataupun buyer yang kita serve tak kena COV. Ya. Tapi- It's really up to HDB ya. Seriously, kalau macam at one point of time, kalau kita tengok harga market dah slow, kalau HDB nak turunkan, dia turunkan. Kita tak boleh control. betul. Dia yang control. But through our experience, kita boleh feel that, oh ni tengah nak turun, jadi ada COV, there are chances. Maybe macam tadi Ahmad bikin buat apa, divert to another estate. Macam misal kata kalau awak tengok Pasir Ris memang ada banyak COV, why not go up sikit je, tinggi sikit je, Sengkang. You know, it's a younger, lagipun it's a younger estate. Betul so tu. it's a good ni. Ada juga kawasan-kawasan yang selain daripada kawasan yang kita mention tadi kan. Ada jugalah yang tak ada kena COV lah. Tapi We're rumah talking about the east side ke apa ni? east ke west pun boleh. Kena cakap east ke je. Orang pun nak tahu west kan. Orang west macam mana? West actually, I would say there are certain estate masih demand for COV, especially kalau rumah tu is very near to the MRT. And also very near to accommodation lah, amenities. Pasal apa kadang-kadang orang yang tak, even kita punya pembeli juga kadang-kadang kalau orang confuse. Lepas terangkan pun masih lagi blur-blur sikit lah. Masih Dia nak tanya kena tau, more persoalan ada explanation. orang tanya, saya pernah tanya, orang tanya saya, boleh tak COV ni pakai duit CPF? Aduh. Dan ni namanya namakan COV tu. C bukan CPF. C itu cash. Yes, ada sih, tanya. Betul. Boleh pakai CPF tak? Betul. Even memang bila tak salah macam dia kita tanya. tengah jual rumah, orang call, buyer call, kita dah cakap over the phone lah, ni highly got COV, kita boleh pakai CPF tak? Macam mana kita nak terangkan? Pasal dia tak ada agent kan? Jadi kita cakap it's already COV, cash over value. Jadi kita rangkulkan for this bab COV ni. Correct. Okey, So, maknanya COV tu tunai atas taksiran. Kalau taksiran keluar 500, anda beli 550, kena COV dia $50,000 wang tunai. Bila nak kena bayar? Bila nak ambil kunci, nanti HDB suruh buat cek atau payment. Cash order ke? Cash order. HDB akan explain to you what kind of Jadi, delivery payment. Yes. Kalau tak ada wang tunai cash over value, saya galakkan belilah BTO. BTO tak ada cash. BTO tak ada cash. Confirm tak ada cash. Tapi kalau nak juga rumah resale, dapatkan khidmat ejen Altana. We advise to more. Commission dia tak tinggi sih, 1% aja. Daripada bayar 20-30,000 betul. bayar 1% aja. Jadi tak pening-pening kepala lah. Senang sikit. Okey, soalan seterusnya. Aku Second ada question. soalan seterusnya. Okey, Apa yang kau punya so soalan? insyaAllah anda faham pasal bab COV. Okey, soalan seterusnya. Bolehkah saya dapat kembali duit option fee jika saya tak nak exercise option to purchase? Ada yang dapat, ada yang hangus. Mana yang betul? Ini siapa tanya ni? Ini Cik Zul. Zul okey. Zul Zul Okey. Zul apa tak tahu lah. Zul macam-macam Zul ada. Tak apa. Okey, jadi persoalan dia, boleh tak dapat kembali option fee? Maknanya option fee tu dia dah taruh deposit lah Jadi lepas tu mungkin kenapa dia tak nak exercise? Okey, kenapa tak nak exercise Mungkin ada yang nak kena faham dulu apa maksudnya option fee, apa maksudnya exercise, apa betul. maksudnya option to purchase. Cerita. Okey. Setiap Kau cerita, aku minum air. Okey, kau minum dulu. Setiap penjualan rumah HDB, kita menggunakan kontrak yang dinamakan option to purchase. Bila dia taruh option tu sebagai penjual, kita kasih ni option kepada pembeli bila dia nak beli. Jadi bila kita nak serahkan kontrak, Option tu kira wang cengkram lah option the contract, option to the purchase. contract. Okay, Option to purchase. Jadi option maksudnya apa? Optional lah. Tak dipaksa beli. Jadi seller option to purchase kasih kepada pembeli, tapi pembeli mesti nak exchange with option fee. Itu namanya deposit lah. Kalau kita orang Melayu cakap wang cengkram. Wang cengkram. So berapa banyak wang cengkram? Sebanyak berapa? The first initial one is $1,000 maximum. Anda boleh tahu kadang-kadang ada penjual tu kata, $500 also I okay. $1 boleh tak? $1 pun okay. Asalkan lebih daripada 10 sen. $1 kalau penjual sukalah. Zaman dulu ada $1 tu sih. Aku banyak bikin. $1 tapi $1 sekarang $1. tak mungkin Actually sampai sekarang pun aku masih ada bikin juga. Seriously Tapi among family members. Pasal dia jual members kan. Jual family. Itu kenapa mesti nak ada option fee tu Okay. Option fee is to get the option so that
pembeli tu boleh get the option and do the valuation. Pasal without the option, every option to purchase dia ada serial number. With the option, penjual ni dah serahkan dia punya rumah untuk awak beli. Optional. Awak boleh ada fikirkan selama 3 minggu sebelum yang the next one. Exercise. Exercise maksudnya apa? Oh jadi jadi beli bisa kata pembeli nak beli dalam rumah yang kau nak jual Jadi aku ni pembeli aku kasih kau aku minat rumah ni, jatuh cinta, dah bincang harga. Malam pun tak boleh tidur. Jadi hari ni aku nak kasih kau 1,000. Ada buat istiara tak? Istiara dulu. Istiara dulu. Okey. Dah beli bayar kau 1,000 Okey. Jadi kau bayar aku, kau bayar aku. Bayar pada seller kau lah. Tak boleh bayar aku Agent tak boleh berikan duit 1,000 lepas tu aku kena tunggu 21 hari Kau tak boleh tunggu. Apa? Aku kasih aku duit. Aku cakap option. Yalah aku ada 21 hari lah. Engkau ada 21 hari. 21 hari. Jadi 21 hari ni aku nak kena buat dia punya valuation. Nak kena buat bank loan kalau ada bank loan. Bank loan ataupun aku nak saja kasi kau tunggu 21 hari lah. Tunggu, aku tunggu. Tunggu Aku tak boleh jual siapa-siapa. Okey. Kalau lepas 21 hari mungkin kali balik tidur, kali mimpi buruk Rumah tak nak beli Ejen dia aku tak berkenan langsung Pasal dia tak ada rambut. Tak jadi beli Okey, ni bab gurau je. Ada rambut lagi, ada rambut ada rambut. Okey. Jadi mungkin ada pembeli dan lepas beli hari ni semua macam cakap bagus Suka gemuk. Suka. Family semua berbincang suka. Tapi besok lusa dia dapat berita Camat, saya rasa saya cancel lah. Tak tahu apa sebab. Mungkin ada sebab musabab dia yang saya sendiri tak tahu. Bila tanya saya bilang tak ada, saya tak nak kasih tahu. Lepas tu dia tanya bila dapat balik deposit ke tidak. Betul macam lah. Dari tanya persoalan dia tanya sekarang. Jadi dah letak deposit pada kau 1,000 pada your seller. Jadi si pembeli ni rasa dia tak nak proceed dia tak jadilah kira. Tak nak proceed, tak nak exercise the option. Okey, tadi pasal pembeli tanya ada dengar dapat balik, ada dengar hangus. Dia bilang ada kawan dia mungkin dapat duit balik. Ada hangus. Jadi cerita dia macam mana tu? Okay, it's really up to the seller Tapi because dia tunggu dengan anda 3 minggu tau. Tadi kan kau kasih aku duit. Bukan akulah, seller seller dah kasih duit. So the seller kasih kontrak. Anda lepas tu anda bikin valuation. Anda bikin valuation, saya tak boleh jual kepada sesiapa for the next 3 weeks. So, tak boleh jual Kalau aku offer kau tinggi, ada orang lain offer tinggi, tak boleh. Datang, tak boleh. Ada orang ketuk pintu datang rumah aku, tok. Awak apa tak awak 500. Saya nak 550 saya kasih awak lah. Tak boleh. Pasal dia kontrak, dah di serial number dan lock dekat HDB for that valuation. So that buyer ada 21 hari. 21 hari saya tunggu. Sekali harga junam. Letaklah kita cakap harga rumah tu junam. Turun lah. Dia tak jadi exercise. Saya rugi 21 hari habis, lepas tu nak minta saya 1,000. Gini tak boleh Tak boleh lah. It is already mentioned dalam kontrak. Tapi it's not fundable. Tapi kadang-kadang macam tadi dia cakap, ada orang kasih balik. Terpulang lah. Mungkin saudara dia kata kesian awak ni 500 nak buat kerja kahwin. Okey lah saya kasih balik awak punya deposit lah 500 ke 1,000. Agak-agak dia punya sebab tu sebab dia mungkin kata orang tu saya nak beli baju dia sini. Okey. Jadi persoalan dia apa? Nak kena kasih balik duit kan? Okey, sebabnya mungkin penjual ni kadang-kadang simpati. Orang Melayu Islam kita ni kadang-kadang tak suka ambil Mungkin dia tanya kenapa dia tak nak beli Mungkin dia cakap okey ada masalah keluarga. Mungkin satu daripada isteri dia tak suka ke, suami tak suka. Mungkin kalau dah beli, mungkin hari tu dia beli tu dia rasa bagus, tapi besok lusa dia cakap jauh lah saya nak pergi, anak masih sekolah sebelah sana, kita beli sebelah sini kan. Mungkin dia macam beli bahasa kata orang tu impulse lah. Jadi dia tengok rumah sebagai ejen kita akan biasanya akan cakap lah dengan dia ada ejen. Tapi awak tak boleh harap awak boleh dapat tu duit 100%. Kita cuba confident sahaja. Kita. So bab tu yang tadi penting kalau kita cakap sebenarnya by law duit tu tak boleh kasih balik. Because you dah lock the seller 3 minggu tak boleh jual siapa-siapa. Tapi kadang-kadang macam tadi Ahmad cakap, bila kita berbual kan, and then the seller is willing to give. Kadang-kadang ada seller is really willing to give sebab dia kata buyer tu sebelum buat valuation Mat. Jadi dia boleh so call tapi by right tak boleh lah by right ni kita tak boleh lah The contract tu kira dah tak ada. Diorang depan seller and buyer depan-depan diorang koyakkan. Lepas tu dia pun kasih balik duit, okeylah saya pun boleh jual orang lain. Dia tak payah tunggu 3 minggu. Itu okey. Seller pun steady lah kan. Macam okeylah kau tak buat valuation kan. Macam gini aku kasih kau balik duit. Tapi jarang-jarang lah happen. It's very jarang-jarang. But the contract tu dia kena kasih balik kena koyakkan Tapi biasanya awak dah letak duit deposit tu, maknanya awak harus anggap yang
duit tu tak akan kembali pada anda. Sebabnya ini undang-undang. So kalau macam nak taruh deposit tu, fikir masak-masak, macam dah tidur istihara, dah betul suka satu family nak buat kenduri kat rumah tu, lepas tu tak jadi beli. Susahlah nak dapat balik kan. Ada sih, my customer ada juga. Betul. Pasal dia dah beli, lepas tu mungkin ada sebab-sebab lah. Yalah. Saya pun kalau nak terangkan on air pun macam pelik juga, tapi tak apalah. Ini belum kena, ini Mat suruh kita offer, lepas tu kita dah offer, agent accept, deposit belum jatuh, dia kata dia cancel. Tak jadi. Itu lagi sedih. Jadi buat berbincang dulu sebelum nak beli rumah yang anda rasa anda minati kan. Fikir dulu sebelum kasih the offer dulu. Correct. Offer takut nanti dah offer, dah letak deposit, besok lusa ubah fikiran. Ini. Okeylah, so this Cik Zul ni, okay. Jadi kita tak tahu lah anda punya case ni ada sama ada anda dah kasih deposit kepada the seller or not lah. Cakap Zul dia nama macam sama kita punya Zul Ini Kif lah, abang rumah Kif. Abang rumah Kif lah sama. Tapi ni Zul. Zul lain. Zul Arifin aku rasa. Kau sembarang. Okay, so back to Zul, Cik Zul ni Okay, so if you have not buy a house, macam anda dengar desas-desus lah pasal ni deposit apa-apa. Okay, kita tell you first, cannot get back. You buy a house, you must already put a deposit. Macam HDB juga sama. You put the deposit after you want to cancel. Tak boleh dapat. Diorang punya deposit berapa mat? For 4 room flat, I think 2005. Around there lah. Tapi for BTO house. HDB lagi king champion 2005 4 room dia tak kasi balik tau. Tak ada harapan. Sama kalau ini pasal kita beli rumah resale, jadi maksimum dia 1,000. Maksimum lah. Lepas tu nak exercise baru kasih maksimum. Kalau nak low deposit boleh lah, tapi dapatkan khidmat ejen hartanah. Part negotiation ni kita baik sikit lah. Okay. Nak break tak? Okay, kita break lah buat sekarang ni. Kita pun dah 9:32. Okay, kita akan break selama 2-3 minit sebab kucing saya nak makan. Kita jumpa lagi. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadiah dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987. Abang dah cari ejen rumah ke belum? Bila kita nak ambil kondo? Abang, dah cari rumah ke belum? I nak ikut rumah. Jangan panik, jangan risau. Serahkan segala urusan jual beli rumah anda pada Abang Rumah. Abang Rumah Kifli, fasih dalam kes-kes penjualan rumah HDB dan private. Boleh call, WhatsApp pun boleh. Abang Rumah Kifli. Hubungi 9875 7577. Hello, abang rumah. Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini. Selamat kembali. Selamat kembali Kucing ni saya jumpa. Pemalu sikit dia. Hello, tengoklah kamera. Okey. Sekarang pasal kucing ni, nama siapa ni kucing ni? Nama siapa? Nama awak siapa? Nama dia? Nampak dia gerak, dia tak nak berbual lah. Macam dia bisu, malu Okey, kenapa kucing kita adakan kucing? Pasal kita ada soalan next ni sebab kucing lah. Pasal bab kucing ni pula dari kita. Kita ada persoalan satu daripada siapa nama dia? Puan Mimi. Okey, Puan Mimi tanya saya, okey, dia ada kucing
kucing dia mungkin daripada persoalan dia kucing, dia ada ramai, dia ada banyak kucing Banyak. lebih pada 10 ekor Sih. Lebih daripada ni kucing Saya kat ada rumah. pernah jual rumah 40 ekor sih. Ini By baru right, 10. tak boleh sih. Betul-betul tak boleh lah. Tapi By kita right lah, sebagai by right lah. kita sebagai ejen kita Ya, selalu orang Melayu quiet. kita memang suka piara kucing. Ya. Jadi dia punya persoalan sekarang, dia banyak kucing kan, dia piara kan. Jadi dia nak tahu kalau macam manalah kalau kita rumah kan, dia mungkin ada banyak kucing kan, to maintain, to make the house matching in clean. Apa? Dia haus tu nak minum air. Okey. Mimi tanya sama ada kucing ni kalau dah banyak ni kita nak jual rumah, apakah tips-tips yang Nasir boleh kasih tahu macam mana how to maintain the house? Pasal memang betul sih. Saya pernah jual rumah di mana rumah tu kucing tak banyak tau sih. Macam gini juga macam 8 ekor, 10 ekor tapi 8 rumah tak banyak. Lebih rumah ada pasal ada 10 ada lebih 30 40 ekor Pada ada. aku 8 dah banyak. 4 je dah macam kecoh. Tapi tak maintain the house. Ya. Jadi masalah dia sekarang dia nak jual rumah tetapi ejen dia cakap ada sini soalan dia yang dia have to get rid of the kucing. Jadi macam mana Ejen dia cakap suruh get rid of the kucing. Get rid of the kucing lah atau get rid pasal tak jaga, tak maintain tapi dia dah macam itu keadaan. Jadi macam mana nak jual rumah? Okay lah, actually sebagai ejen cannot say get rid of the kucing. Kalau kucing tu jadi kesangan dan macam family member tak boleh lah cakap gitu. Yalah, masuk get rid dia mungkin agaknya simpan lah, pergi hantar kat mana-mana dulu sebelum jual rumah. Masa penjualan rumah lah. Mungkin tapi the cat hotel mahal tau. One day can cost about what? $20 one day tau for one cat. Jadi dia kalau 10 kucing dah $200. Kita pun ada concern lah. Pasal saya pun pernah jual rumah yang dulu satu rumah bau anjing sih. Itu okay. Ini is very normal lah. When we say that kalau kita jaga kebersihan, seperti sama juga kalau kita nak pergi toilet public, anda masuk toilet tu kotor sangat, anda sana nak buat kerja ke? Tak kan? Jadi kita sebagai kucing ni bila dekat rumah, bila dah terlalu banyak sampai terlalu bau hancing, diorang pun dah tak selera. Jadi dia macam jadi sembarang lah. Yalah, jadi sebagai soalan yang Mimi tanya, macam mana dia nak jual rumah but they still want to keep the cat lah. Okay. So there are a few things that we can do lah. Tapi this is just kita punya pendapat lah. Especially me lah. This is my pendapat. Kucing punya bau ni, especially bila bau dia satu macam, kita sebagai owner rumah, kita tak bau tau Mat. Pasal kita dah lali. Dah lali dengan bau dia dan kita macam tak ada apa-apa. Asal pembeli dia cakap rumah aku bau. Tapi pasal dia dah lali. Macam sama juga macam kita enter a boutique and butik perfume. Kita tak bau wangi, masuk terus bau wangi sekali. Tapi orang yang tengah jual tu dia tak bau apa-apa. Pasal apa? Dia dah biasa dengan bau dia. So, same thing. What you can do, one of the thing you can do, first thing to bersihkan tempat litter box lah. Pasal mana kucing buang air, selalu tempat litter box. Ataupun mungkin ada kucing dah kena train buang kat buang tong sampah. Bukan. Dia buang kat jamban. Kau cakap ni buang tong. Aku nak cakap buang tong. Dimaafkan. Buang di jamban. Ada kucing buang di jamban. Kalau very rare kalau kucing tu boleh flush lah. But apparently we have a lot of litter box. Yes. So satu kucing satu litter box. 10 kucing ada 10 litter box. Okay. By right tau, by right. But because you have 10 cats, kucing kadang letak situ dia gaduh sih. Dia berkenan. That's the thing. Because diorang bila dah buang air kat situ, dia ada cat want to come, dia jadi mengamuk. Macam ini, alamak, dah ada sense of different. Kucing pun macam manusia juga tau. Kadang-kadang tak happy kan. Dia acong jumpa arung muka, jumpa Ali dia dah gaduh. Aku lepas pergi toilet, kau masuk, aku tak flush, kau mesti bingit apa. Same feeling. Memang. Kau pun memang macam gitu apa. So another thing, okay, another tip. The litter box kasih bersih. Okay, second, another tip is, if you have the money, spend on air fresheners lah. Kau tahu yang macam swirl tu? Okay. That is actually jadi can purify. rumah tu bau wangi sikit Tak, dia purify the air. Purify. Jadi bau dia tak ni. I always open up your window. Dengar ada customer cakap dia taruh Dettol lah satu rumah tu dia kasi bersih. Itu kalau Dettol kucing lari sih. Ya, serius ah. Pasal dia macam alamak chemical what. Dia macam yang Dettol yang mop tu tak boleh pakai ya? Kira lain. Boleh tapi nanti dia takkan touch that. Pasal saya suka kucing tapi saya tak piara kucing. Kalau harimau saya boleh buat piara lah. You can do the mopping to clean to bila nak buat bayi rata. But you don't leave the sense. You just to clean and kill the kill the germs, kill the smell apa. Jadi digalakkan untuk Puan Mimi beli macam cage proper cage. Saya rasa mungkin diorang ada kucing, kadang-kadang diorang kasih kucing bebas.
Yeah, but for viewing, we understand, okay, this is also another understanding sebab kadang-kadang anda suka kucing, saya suka kucing, Ahmad pun suka kucing. Pembeli takut kucing. Ya, betul. Jadi bila kita nak buat viewing, if you have a cage atau macam service balcony, adakan kucing kat macam betul tadi kau cakap tadi. Aku dulu ada buyer kejual tau. Tapi buyer tu, dia bukan dari rumah ni. Dia bilang dia tak boleh tengok kucing ni. Tengok kucing, bulu roma dia naik lah. Ada. Aku kena kat jurung sama. Aku tanya dia juga, sorry ya ma'am, pasal dia bangsa lain kan. Then how you see the cat under the void deck? I run. Dia bilang, I run. So jadi itu macamnya fobia tau Ini orang Cina? Tak, bahasa lah India lah. Oh, okey. Ada satu ni orang Cina tau. Dia orang dah berumur lah. Kira ingat kan bahasa dah tinggal lama, dah biasa tengok binatang-binatang dari Singapura anjing, kucing apa semua. Sekali daripada itu saya selalu macam advice dulu, this house got cat. Are you okay with cat? Dia dengar cat aja dan step dia, oi gitu mat. Oi dia gitu. Never mind. Macam Tom and Jerry kau buat muka tadi. dia pucat. Aku tengok, you like see ghost like that. Go okay, I don't want. Dia terus lari pergi kat ni. Dia cakap, then how you want to view the house? Never mind, my mother don't see IC. Dia kata, my mother don't see IC. Padahal my mother want to buy. Never mind, I see for my mother. I see. Dia pucat mat, kesian aku tengok. Aku cakap, mungkin orang ni takut lah Habis tak adalah bayangkan lah. Dia jenis beef. Tapi dia tak tahu tau, kucing tu pun mungkin terperanjat tengok dia. Dia pun agaknya tergitu juga kat dia. Tak ada, every estate, HDB, mesti ada kucing. Betul. So jadi for Mimi package ni nak kena kira have a cage for the viewing. Atau kalau rumah dia ni tak bilang mana? Tak bilang lah. Okay, kalau rumah dia ada macam rumah baru sikit, ada service balcony kan. Jadi dekat dapur ada service balcony. Toilet jangan taruh. Pasal apa? Nanti bayi nak tengok toilet, dia buka kucing kek gitu. Mampus kau. Jadi digalakkan untuk simpan kucing tu sementara lah. Of course, pernah saya nampak kucing dalam cage tu, dia pun macam sedih tau. Ngeau. Dia tengok ngeau macam kesian lah. Tak patut kena cage, macam kena paksa gitu. Baru semalam aku buat viewing kat Tampines, rumah klien aku ni. Dia ada kucing. Bayi datang, lu tengok tu kucing. Pasal kucing tu miau tak non-stop lah. Jadi aku fikir, alah kucing ni orang nak tengok rumah kau pula jadi center of attraction. But you know why? Kucing nak makan. Kejap lagi owner dia buat keluar larut, dia kerap. Patutlah. Jadi owner kasih dia makan dululah. Jadi patutlah kan. Jadi tak bising. Dia miau. Dia tengok aku tengok dia. Kenapa ni kucing ni miau orang datang tengok Okay, so Cik Mimi ni Okay, so just to highlight lah. Tadi macam cakap clean up the litter box, adakan cage. Jadi orang datang tengok anda pun ada kucing not hide lah, in a one place lah. Jadi dia tak macam berkeliaran. Kadang-kadang aku pernah masuk satu rumah, aku bawa buyer, aku terpijak dia punya kapet tu basah mat. Jadi token berbau Aku tak tahu itu adalah najis. Jadi bila aku terpijak basah, aku terus terdiam pasal ni owner punya rumah. Tapi bila aku keluar, then aku bau dekat stokin aku tu. Terus buang. Ya, kalau tidak dah masuk kat kasut pun dah bau dah. Kasut tu almost aku pakai. Jadi untuk nasihat pada penjual-penjual yang ada banyak kucing ataupun 1-2 ekor pun, janji ada kucing lah Jadi untuk viewing for kebersihan, pastikan rumah anda kira fit to sell lah Janganlah ada bau-bau kucing, kencing dia ataupun najis kucing dibiarkan Jadi make sure it's clean lah Some house, kucing dia tak buat rumah tak bau, bila ada kucing pun banyak. You know why? Diorang dah pergi hantar kembiri. Okay. Jadi bila kucing dia dah kembiri, diorang tak spray sembarang-sembarang. Kucing kalau belum kembiri, kucing jantan it's like that. Dia akan spray sana, dia nak mark teritori Mat. So that's why rumah bau bila kucing tu we call it in heat lah. Pasal dia nak kahwin. Jadi kalau dah kembiri, dah tak ada. Semua okey bau. Aku ni bab kucing tak sangat lah. Ini part aku boleh explain lebih lah. Sam, kita ada lagi 15 minit. Kita ada soalan yang terakhir. Soalan seterusnya. Okey, ini datang daripada Cik Awi. Cik Awi. Buat masa sekarang, patutkah saya jual dulu atau beli dulu? Rumah saya ni rumah saya EM, Executive Mansionette di nak sebut tempat? Sebut lah. Di Chua Chu Kang. Ada kawan kata jual dulu sebab pasaran dah slow. Ada kata beli dulu sebab rumah saya senang jual. Saya nak untuk downgrade. Jadi dia nak downgrade daripada. Soalan dia ni dia berbelah bagilah. Sebab apa kadang-kadang tak dengar cakap ejen, dengar cakap members kedai kopi bercakap ini ada cana. Jadi dia nak jual rumah
EM dia, Executive Maisonette, then rumah 2 tingkat lah. rumah maisonette dan downgrade lah. Jadi adakah dia jual dulu dan ataupun beli dulu baru jual? Jadi cerita ni kawasan kau ni, kau Jurong. Apa Kau pula barat, kawasan aku aku? east. Oh, jadi aku nak kena cerita dulu pasal Ya. Choa Chu Kang lah. Okey. Jangan cakap Choa Chu Kang saja. Di mana-mana di Singapura sekarang, kalau anda ada rumah executive maisonette, memang hot. Memang hot, Ini cakap terbuang Mela. Memang hot. Sebab HDB dah tak bikin. Rumah 2 tingkat. eksklusif lah kira. Very eksklusif. Pula budak-budak muda sekarang Mat suka beli. Pasal dia orang cakap sekarang saya masih Dah muda, macam saya nak ala-ala private lah. pasal dia Dua kata tingkat. masih muda lah. Jadi dia orang macam ada ala-ala private, tapi nanti kalau macam owner ni selalunya yang nak jual is mostly yang dah warga emas. Sebab tank tingkat 2 ni macam penat not good for their knees. Jadi dia orang cakap better to let go Tapi lah. kalau EM kat Choa Chu Kang ni pun harga boleh berdentum juga. Betul. Jadi to my advice macam betul kawan ni kata market tengah slow. Kita nampak mana-mana sekarang dia tak macam serancak dulu. Ada pasaran slow sikit. Ada slow sikit. Mungkin harga dah terlalu tinggi lah sih. Yes, harga dia tetap tinggi Mat. Harga maisonette tetap tinggi. Yeah. People will still buy. Cuma to get the right buyer at the right time. So akan jadi slow. So to our advice, kalau macam gini punya cara, Cik Awi ni, mungkin anda patut jual dulu. Dan sebagai ejen, kita akan dapatkan time frame untuk anda cari rumah. Cari rumah macam tadi saya cakap, pasaran tengah lembab. Jadi Tanya more Awi houses. ni dia bawa Harley Davidson tak? Kau ni, kau ingat tragedi Oktober baru bulan Februari. Jadi So, sama-sama. so anyway, Cik Awi, awak jangan khawatir. Can sell the house first, at the same time anda nak downgrade kan, nak cari rumah 4 bilik ke 3 bilik ke 5 bilik is easy to find because is melainkan kalau Supply location yang di mana? tak mungkin location dia nak cari. Supply yang di mana? Yes, nak cari. Tapi kalau macam EM betul-betul saya tak ada masalah lah untuk jual sekarang. Ramai yang ada tinggal menunggu macam durian Mau Shan Wang keluar ke apa, orang pergi beli Mau Shan Wang memang susah keluar. Aku pula tak jarang makan durian sekarang. Saya memang favourite durian sih. Mau Shan Wang ada? Ada, sekarang tinggal mahal. So, tak musim kan, jadi mahal lah. Jadi macam EM lah, tak musim, tak ada orang jual. Ada COV lah tu. Tak ada orang jual, EM awak taruh je macam goreng pisang panas lah. Goreng pisang pun tak macam sepanas durian tu. Jadi kalau dia nak, Cik Awi ni nak jual dia punya EM, okay, boleh buat serentak lah. I think the buyer will also wait. Dia kata, never mind Cik Awi, I buy your house, I give you time to find. Dia mesti gitu punya. Jadi nak jual dulu ke, nak beli dulu terpulang pada awak sebab mungkin awak ada rasa yang awak ni particular on purchase. Jadi rumah senang macam nak jual goreng pisang ni, jadi tumpukan perhatian pada beli rumah. Dulu. Beli rumah dulu. Jadi beli rumah, then once dapat offer for your flat, quickly go and sell your EM. Tapi janganlah letak harga terlalu tinggi sangat. But however, even though kita mention macam gini pun that kita boleh cari rumah, what we are afraid is macam bila harga terlalu tinggi then you buy the house first, that owner yang tengah jual rumah kat kita pun dia tak boleh tunggu kita. Emang pasal dia kata macam, you selling on machine so how long? Dia akan tanya, berapa lama awak boleh jual rumah anda? Dia tanya kita sebagai ejen pula kan. Dia tanya, anda Cik Nasir, Cik Ahmad, anda boleh jualkan ni rumah lagi dalam 2 minggu. Pasal saya tak nak tunggu lebih daripada 2 minggu. Then Cik Awi ni tak boleh belilah ni rumah. Pasal dia kasih 2 minggu je untuk jual. Kita pun tak boleh cakap apa dalam 2 minggu rumah boleh jual ke atau tidak. Ikut pasaran, ikut the right time of the buyer and the right time of the needs of the person. Jadi serentak lah buat. Jual at the same time beli juga. Tapi kalau beli you ada pilihan lah. Kalau you tak berapa cerewet certain location ataupun condition of the flat mungkin kita boleh cari rumah yang tak ada kriteria lah. Mungkin pure selling atau dia pun boleh cakap okay lah dalam register dalam 30 days ke 45 days. You boleh ulur tarik lah. Mungkin rumah tu yang Nasir cakap tadi, mungkin ada rumah yang susah dia nak jual kan, owner susah nak jual, maybe you can buy. He can wait for you to sell your flat lah. Jadi tak ada masalah. Apa-apa pun mesti nak dapatkan hikmat ejen hartanah. Betul. Itu pasal kita ada program ni, rancangan ni untuk anda faham. Kenapa kita sebagai ejen, kita ada di rancangan, explain kepada anda jadi anda faham. It's still a free, kata orang tu apa, free consultation right now. Whatever you ask, whatever awak anda tanya kepada kita, tanya apa saja, kita boleh jawab. Anda nak hubungi kita direct pun kita jawab. Tak ada obligasi.
But as what Ahmad mention, bila anda nak buat urusan jual beli, is best to get a agent rumah. Dapatkan ejen pengalaman macam kita ni dah 20 lebih tahun bersama ERA ya. Kita tak adalah macam berhijrah ke agensi yang lain sebab kita ni macam loyal lah. Jadi same thing kita dengan customer pun kita loyal. Jadi kita akan buat yang terbaik lah. Jadi saya harap yang persoalan Cik Awi ni, EM ni dah terlerai lah. Ya. Okey. So jadi apa-apa lagi yang ada kita orang tanya ni, abang tanya sikit boleh? Baju tu nak beli macam mana? Baju ni tak boleh beli. persoalan benda cukup sempat terselit nak Sempat beli selit baju. tapi cantik kan? Ni eksklusif Mana cantik-cantik. Eksklusif. Yang hitam cantik ke yang hijau ni cantik? Yang hitam ni ada eksklusif lagi. Kalau nak saya boleh kasih, tapi saya kena sign autograf lah. Autograf ada sign nama dia. Autograf. Encik Ahmad Ketu. Ahmad Ibrahim Ketu. Memang boleh dapatkan t-shirt ni. Jadi buat pesanan dengan kita. Nanti kita akan print lah. Kasih tahu size. Small, medium, large lah. Yang saya pakai ni medium. Anda pakai apa size? Saya L. L pasal dia L lah. Pasal badan saya L bukan lembu. Dia L lah. Ini kau apa size ni? M. Aku M. M? Serius lah? Serius Aku belum tak buka percaya lagi tu. kau nampak dalam. Kualiti dia bagus. Okey. Baju ni bagus tanya lah. apa saja. Jadi jangan lupa tujukan soalan anda, jangan malu-malu macam ada customer. Kita ada 2 minggu lagi kan. Jadi 2 minggu lagi kita akan jumpa lagi Kita kumpul di masa ada. dan tempat yang sama lah. Tempat of course sama Studio. Ni studio N orang tak tahu ni studio N susah dapat ni. Okey. Persoalan anda tu penting. Jadi kita akan filterkan soalan ni memang kalau munasabah kita inilah pasal janganlah tanya ambilkan ejen tak payah bayar komisen boleh tak? Tak boleh lah itu tak boleh. Tak boleh lah semua. Ya, Kita pun pakai duit minyak pakai ni. Even kalau anda nak ambil maid pun gunakan maid agency. Even anda kalau nak beli kedai pergi ke kedai nak beli barang tu anda boleh pergi direct kepada distributor, tapi kenapa ada kedai runcit? Jadi diorang pun orang settle kan. Tahu Jadi tak anda kadang-kadang saya tanya customer kenapa awak engage ejen rumah sebab saya bilang dengan dia awak perlukan ejen yang profesional. Pasal semua kita buat tau. Betul. Pasal kalau macam A saya to Z bilang Ahmad. yes. A to Z kita buat. Saya cakap saya ada pelanggan teacher, engineer, professional lah kira. Yalah. Kenapa mereka dapatkan khidmat ejen hartanah? To have a peace of mind. Betul. To have Jadi, a peace of mind. Kalau yang ada yang tanya saya soalan, saya bilang ada, you see those professional, they also get the services of an agent. Pasal kita punya network besar. And then we know dia punya tempat-tempat ataupun cara-cara dia A to Z the process. Jadi tak payah pening kepala. Dapatkan khidmat ejen hartanah untuk jual beli anda. But anyway, Mat, cakap pasal gini, bila rumah sewa pun sekarang tinggi tau sekarang. Sewa sekarang tengah tinggi. Kalau anda ada rumah sewa nak kasih sewa, minimum $2,000 over dollars Rumah 3 bilik. 3 bilik 2,000 lebih. Rumah 3 bilik dah Ada lagi soalan? ada soalan. InsyaAllah we get back to you. Okay, sorry. L size. Suami minta lagi bawa macam-macam. Okay. boleh insya-Allah. Tapi bila aku tanya siapa yang nak pakai L ni? Wah, dia pakai L besar lah macam badan aku Aku tak nak cakap. Dia marah nanti baru kau tahu. I see. Okay, so tadi yang kita cakap bab pakai ejen jadi perlukan ejen lah. Jadi untuk urusan jual beli anda. And then sekarang supply for kata orang tu rumah sewa pun shortage. Jadi kalau ada mungkin ada rumah-rumah spare, anda ada mungkin ibu bapa yang tinggal dengan anda dan rumah tu kosong ke apa kan, daripada biarkan gitu, make an extra income. Ini kita cakap pasal sewa ni, aku nak terangkan sikit about sewa ni some customer, diorang kadang-kadang ada kurang, bukan sikap kurang faham misunderstood the job scope kita agent. Apa dia? Okay, kita agent bila anda engage untuk sewakan rumah anda, kita extra value added services, kita ambil gambar dan kita akan put in a certain website untuk advertise, dan kita pun ada kita punya own WhatsApp group chat, kita akan sebarkan rumah anda untuk sewa. Dan lepas tu bila kita dah dapat orang penyewa ni, sama ada dia ada tenant agent atau tidak,
kita buatkan dia punya kontrak, betul tak? Okey. Lepas kita buatkan kontrak, kita kena make sure, ini rumah HDB kita kena make sure that the landlord ni, the owner of the house nak kena register the tenant to the house. Okay, kita make sure, dan kadang-kadang orang tak faham, kita pun tolong login kan, duduk sama-sama kita login kan macam mana. This is still value added services Ahmad. Betul. Then after that, the tenant, kalau dia ada agent dia tahu apa nak buat lah, buatkan stamping, hidupkan lampu, this is agent punya extra. Tapi kalau dia tak ada agent, kita sebagai landlord punya agent nak kena make sure dia buat stamping dan lampu. Still a double job, value added service Ahmad. Then after that, dah start sewa untuk setahun, actually kita bekerja dah habis. Dah habis sebenarnya. Tapi in between bila tenant ada masalah, siapa awak cari? Ejen juga, Kita juga. aku juga. Kita juga. So nak kena faham the job actually really ends when we get the tenant masuk aja, kita dah habis kerja. Cuma kita ni ejen kadang-kadang we do the best. We try to excel our services. We do until yang hari handover pun kita masih ada kat sana. Betul tak? Even kalau diorang nak remove, ungkit lah. Ini kita cakap je. Ini kita cakap. Bukan pasal apa. Some customer say that macam awak kan ejen saya. Bukan, awak kan jagakan saya rumah untuk setahun. Jaga setahun. Aku sendiri pernah kena tahu. Ada macam gini dia cakap, awak kan ejen saya. Ada masalah sikit kan. Saya bilang, Kak, awak kena pergi jenguk-jenguk rumah awak kat sana tau. Awak kan ejen saya, awak jenguklah kat sana. Alamak, kalau saya ada 30 rumah sewa, 30 rumah hari-hari kau pergi. Itu lah. Okay, maybe diorang misunderstood dengan Airbnb kot. Pasal Airbnb pun diorang ada ejen. Singapore tak ada Airbnb Kalau dari negeri tu diorang ada Airbnb. They pay a certain fee to this company to jagakan rumah tu tau. Kita kadang bukan apalah kita ejen tu memang terhad rahsia kita cakap Correct. Tapi kalau sebagai tuan rumah, kita ada kewajipan, awak lah sebagai tuan rumah, ada kewajipan dari HDB pada awak. So kalau awak rent out your flat, you have to go and check. Correct. Sama ada penyewa tu adalah penyewa asal. Yang awak kalau engage, termasuk lebih orang kita tak tahu. Kalau ada penyewa yang lain tukar berganti ke apa, then baru you boleh refer to us. Yes. Itu mungkin kita pun value added service lah. Yeah. Kita akan tanyakan, macam mana ni, ada orang extra ke, siapa tak pernah nampak muka dia kat sini kan. But then don't worry, because nowadays ini strict rule daripada MOM. So every people who come to Singapore, yang daripada luar negeri datang Singapore, mesti nak ada rumah. Dia mesti nak kena ada sewa kan. So they will be registered to the house. MOM akan jadi kalau saya ni sebagai orang asing datang kat Singapore, saya nak sewa, saya tak bilang MOM mana saya tinggal, tak boleh. Kau bukan orang asing, alien pasal tak ada rambut. Aku ada rambut lagi. Lagi sekali aku cakap, ada Kita gambar dulu. 20 tahun yang lalu. Jadi all foreigners lah yang nak bekerja kat Singapura harus ada alamat they yang must have berdaftar. an address. They must have, because I have to be report back to the company and also back to the MOM. It's a rule now. Jadi tak boleh sembarang-sembarang. So macam ada orang asing tinggal pun tak boleh. Betul. Because dia nak kena register apa. Jadi, dulu cakap pasal ni, masa tu COVID 2 tahun lepas, I ada satu rumah dekat Simei tu. Okay, neighbor complain. Jadi owner panggil saya pergi Jadi saya tengok, who is this person in saya ada orang lain dia masuk. Tak sepatutnya tinggal situ tau. Macam mana dia boleh tinggal? Itu pasal lah dia punya girlfriend tinggal situ, panggil dia datang sini. Boyfriend dia daripada Amerika Syarikat dekat Singapura. Patut dia duduk hotel. Ini dia sudah keluar lebih sampai sini tau. Tapi kalau dia under visitor, maksimum boleh duduk Singapura berapa lama? 3 bulan Mungkin tak. During COVID, I'm not so sure lah Tetapi persoalannya, he is not supposed to stay there. By right, tak boleh. Jadi saya warning dia you must go out tonight. Dia. Tonight juga. Maknanya berapa jam saja dia kena pack and go. Kalau tidak, saya akan telefon polis. Boyfriend atau girlfriend? Mungkin lah. Jadi kita agent, itulah value added service Yes. Jadi kita dapat arrange for you It is not our obligation, not our duty, but we do this value added service. Okay, so itu satu bab cerita pasal sewa lah. Dah pukul 10 tau ni. Dah. Kau nak cakap apa lagi? Aku tak ada apa lagi nak cakap lah. Okey lah. So Alhamdulillah kita dalam penghujung rancangan kita ni. Aus tau tadi berbual. 1 jam ni actually tak cukup tau. Kalau anda rasa ada lagi nak kemukakan soalan-soalan anda di program kami, rancangan kami. Kita dah sampai 8 episod. Kita ada 10 episod. Lagi 2. Lepas tu kita take a break for bulan puasa dan Ramadan. Hari Raya. Ya. InsyaAllah lepas tu kita boleh sambung lagi lah. Amin. Allahumma baligna fi Rajab wa Sya'ban. Amin. Wa baligna Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak sabar tunggu Ramadan. Jadi saya nak
wrap up this one Okay, so we wrap up for today. Alhamdulillah. So jangan lupa like and share kita punya rancangan dan nombor talian kami di hotline 974-74741. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Tata. Jemput minum aku baru keluar. Kucing tadi. Kucing. Sudah relax terus. Abang dah cari ejen rumah ke belum? Bila kita nak beli kondo? Abang, dah cari rumah ke belum? I nak isi rumah. Jangan panik, jangan risau. Serahkan segala urusan jual beli rumah anda pada Abang Rumah. Abang Rumah Kifli, fasih dalam kes-kes penjualan rumah HDB dan private. Boleh call, WhatsApp pun boleh. Abang Rumah Kifli, hubungi 9875 7577. Hello, abang rumah. Ingin mencari ejen hartanah yang boleh dipercayai untuk jual beli rumah? Dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang hartanah, Ahmad Ibrahim telah memenangi banyak anugerah seperti ERA Top Achievers dan Asia Pacific Elite Award Winners. Hubungi Ahmad Ibrahim di 8439 0000 hari ini. Kenali dengan lebih rapat lagi ejen hartanah Nadiah dan Nasir. Perkiraan mereka telus dan terperinci. Disyorkan ramai pelanggan kerana khidmat mereka. Ikhlas membantu tanpa paksaan. Terpenting memberikan anda hanya yang terbaik. Hubungilah Nadia dan Nasir 91911987. Hati senang, jiwa tenang. 91911987.